Okey Ustaz, kita dah rekod. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ya subuh an-nadi pada hari ini Sabtu 2 September 2023. Jam celik dah bulan 9 kita untuk tahun 2023. Dan Alhamdulillah kita meneruskan program bulanan minggu pertama, minggu kedua iaitu kuliah subuh. Pada hari kali ini kita masih menyambung tajuk yang kita telah kupas bulan lepas iaitu kitab Ihya Ulumuddin, Bahaya Pangkat dan Riak. Marilah sama-sama kita buka majlis ilmu pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Ustaz Ismail Cikgu pagi ini meluangkan masa untuk menyampaikan perkongsian beliau insya-Allah, dan juga kita meraihkan kehadiran guru-guru Semak Kajang, mantan guru-guru Semak Kajang yang kita kasihi iaitu Cikgu Hashimah, Nur Syam serta sahabat-sahabat An-Nadi yang bersama pada setiap minggu insya-Allah, dan juga yang ada hari ini insya-Allah. Dan seterusnya marilah sama-sama kita mendengarkan perkongsian yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Ismail Cikgu. Dengan ini kita menjemput beliau. Falyatafaddal mashkuran. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah faqihna fid din. Anta awil Rabbana zidna ilma ruzna fahma ya rabbal alamin. Terima kasih Dr. Radwan, moderator juga Presiden An-Nadi, Cik Syima dan Cik lain hadir, Ustazah Syam dan semualah yang hadir dari jauh dan dekat. Itu biasa, saya tidak berkuliah, tidak bertazkirah, sekarang ngomong-ngomong ni. Ngomong-ngomong berisi insya-Allah, moga-moga. Kita sambung lagi tajuk yang lalu, dia buat tajuk riak. Kenapa panjang tak tajuk ni, nampaknya panjang huraian dia. Kalau zaman-zaman dulu dibaca di pondok setahun tajuk ni. Tapi kita tak lagi, kita ambil poin aja untuk dibincang. Sikit catatan. Oh ya nah. Saya nak naikkan sekarang. Itu yang pertama, buat sini membantah adanya syurga dan neraka. Alam akhirat malah cenderung kepada kekufuran tapi tidak menzahirkan kekufuran. Ni dia tebak dalam kitab tu lah. Saya berfikir juga. Bila membantah syurga neraka ni kafir lah. Tak beriman akhirat pun kafir jugalah. Jadi tapi ni masuk dalam bab riak. Sememangnya riak itu membawa pada kekufuran, kemusyrikan. Malah orang menyebut inna syirka la zulmun azim. Syirik itu zulmun azim. Banyak atas apa nama pun dia bawa kepada kemunafikan, kepada kemusyrikan dan kafiran. Nah itu je kan. Namanya bukan riak kerana perbuatannya itu bukan riak yang zahirnya, tapi hakikatnya dia tidak Islam. Tapi hukumnya tetap amal riak lah. Sebab dia masih kalimah syahadah. Dia masih solat. Dia masih berpuasa. Itu Yang munafik dia masih melakukan amal-amal Islami. Tapi dia hanya zahir, dalamannya tidak. Cuma kita hukum yang zahir. Nahmas zawahir. Allah as-sarair. Kita hukum yang zahir. Allah hukum dalamannya. Lagi tak jelas perkataan dia. Perbuatan dia kafir, dia tidak kafir. Dia masih tahap-tahap yang lain. Fasik ataupun lain-lain lah. Cuma syirik ini besar risikonya.
Sebab disebut sebagai zulmun azim. Syirik itu istilah, tapi boleh masuk dalam kafir lah kalau bahasa kampung mudahnya. Itu ya. Itu. Kalau saya minta maaf dia tertekan tu pula. Nah, okey, dia tak mahu nampak semua hilang ni kali. Okey. Lebih suspend sikit. Belum melakukan solat dan seumpamanya dengan sempurna, tapi hanya kerana takut ejekan. Kenapa soalannya? Allah, malu pak mentua lah, malu ke isteri lah, malu ke suami lah, ke menantu lah, menantu ke adik ipar lah, miras lah, peras lah. Malu kawan lah, ramai-ramai pergi mengkhayam, semayang je lah. Ramai-ramai berkempen, semayang je lah. Ramai-ramai konvoy, semayang je lah. Itu masih apa ni, syirik. Tetapi sebelangi untuk kita tidak menduduk. Memang ada kawan saya, dia buat geng motor besar. Motor besar yang harga 500,000 ni. Kawan dia beli murah dia, second 200,000 lebih je. Tapi kenapa dia masuk geng itu? Dia kata matlamat dia adalah untuk mengajak orang sembahyang. Hebat juga dia. Pada permulaan, pada peringkat awal, berhenti gila motor je lah. Dia pergi sembahyang. Akhirnya sebagian besar sembahyang, akhirnya semua sembahyang. Maknanya dia sembahyang kerana kawan ke, kerana apa pun tu hak dia. Moga-moga penghujungnya kerana Allah Ta'ala. Itu mengerjakan solat sunat hanya tempat dalam dia tak ada solat berjumah, tak ada solat sunat pun. Kalau sembahyang fardu pun cincai je lah. Tapi kalau di masjid, tempat ramai, Allah, zuhur 4 rakaat sebelumnya. Lepas zuhur 4 rakaat sebelumnya dan selepasnya. Begitulah, maghrib, semua gitu, Masya Allah. Panjang-panjang pula tu. Gitu. Namun, untuk dia, untuk kita jangan. Saya ulangi, untuk kita jangan menghukum dia. Mungkin moga-moga lakonan itu akan jadi benar nanti insya-Allah Ta'ala. Ini sangka baiklah. Bila baca kitab ni jangan sangka buruk orang. Bersangka baiklah. Itu ya. Dan untuk dia, hak dia. Hak kita letak melihat yang baik. Kalau dia sebut sendiri pun kata aku saja maman je sembahyang. Doakan terbaik. Tak ada faedah pun menghina orang. Tak ada faedah menghukum orang lain. Kita bukan tok qadi, kita bukan tok hakim, kita da'i, kita murabbi, kita mursyid, kita guru. Betul ya? Kita betul-betul kan dia. Sebenarnya rukun solat dikerjakan sempurna banding dengan kesediaan. Kalau sendirian mungkin tamak ni tak apa cukup. Tapi kalau beramai-ramai, solat qabliyah ba'diyah hanya semua itu, sujud bukan panjang. Masya Allah baik. Ini untuk orang yang baik itu, niat apa sah dia. Tapi kalau itu dia buat, maka dia masuk orang yang riak. Saya ulangi, untuk kita yang melihat, sebagai kawan, sebagai tonton, sebagai kawan, tapi tetap menganggap dia baik. Dan berdoakan kebaikan. Muslim yang baik adalah Muslim berdoakan kebaikan pada saudaranya. Bersangka buruk dengan saudaranya. Ini penyakit. Kita bersangka buruk pada orang lain. Kita baik semua. Tak baik itu. Kita baik insya-Allah. Tapi kita juga banyak keburukan. Kita banyak kelemahan. Orang lain kita nampak tak baik. Dia baik dari kita. Yang jelasnya. Kita memang baik. InsyaAllah mengaku dia baik. Tapi kalau semua sabar, teruk juga kita pun. Orang tu tak baik. Tapi entah-entah yang kita tak nampak. Yang kita nampak tu. Yang tak nampak ni baik banyak lagi. Yang tadilah orang buat masjid 10 buah dah. Tak ada siapa tahu pun dia buat. Sangat tawaduk orangnya. Kita kata dia tak baik. Rupanya dia baik melalui orang lain. Contoh salah. Berlaku begitu. Nanti kita bincang panjang sikit insya-Allah. Kalau janda. Memperbanyakkan selawat, banyak khaluk akhwat ni bersendirianlah. Ramadan katakan, Masya Allah. Tapi ada tujuan dia. Untuk dapat sesuatu daripada seseorang. Untuk jadi menantu orang tu ke. Untuk dapat apa-apa ke. Atau projek ke. Apa saja. Juga yang sama. Jangan sangka buruk. Jangan su'zan. Sangka baiklah. Mungkin dia ada perubahan terbaru. Dulu memang dia laki ni lah. Tapi nampak berubah betul tahun ni.
di masjidnya panjang masa Ramadan beriktikaf. Dia rumah tabiat ke? Atau sebab anak apa ni ada makna tu? Tidak. Dia tu hak dia. Tapi hak kita terus bersangka baik dan berdoa untuk kebaikannya. Kerap solat berjamaah, dulu tak datang pun, tiba-tiba datang. Ya, doakan baik. Untuk orang ni, maksudnya orang ni datang kerana tujuan tu. Dia tak tahu. Dulu belakang, sekarang usaha pertama. Itu kita. Untuk saya ulangi, orang yang macam ni, syariah. Tapi kita tahu keadaan hati dia, tak tahu. Tetap bersangka baik dengan orang macam ni. Itu dia nak sampaikan. Itu aja. Ringan je kan? Saya tekankan sini soalan bersangka baik kepada orang berlakon amal, beramal. Tapi bagi dia, isi pelakon itu, hak dia lah. Namun, manusia tidak mesti berubah. Disebut kan, bal ambil ba'ura. Seorang yang alim, abid, fakih, zuhud, wara' dan macam-macam. Akhirnya mati kal-kal macam anjing. Kan? Fudail bin Ayad. Fudail ni siapa? Perompak jalanan. Perompak lebuh raya. Nak ke mana cek lu. Mana Fudail. Dia keluar tak berani pegang tu. Kena bunuh. Kena rompak. Tapi akhirnya siapa dia? Siapa dia? Seorang yang ahli ilmu, ahli hadis, ahli tafsir. Seorang, Masya Allah. Itu kehendak Allah Ta'ala. Maka sebab itu jangan sekali bersangka buruk siapapun. Itu macam ngomong-ngomong abal dengan Datuk T pun, kawan kita masuk politik. Macam-macam ada. Tak apa, doakan baik. Biar apa nama pun esok parlimen orang kita semua. Oh, semak semua. Tapi warna lain belakang. Ada merah, ada biru, ada hijau. Tapi fikrahnya satu. Cerita Allah Ta'ala. Dan menyelamat umat daripada bahaya kemusyrikan, kekafiran, kezaliman, dan sebagainya lagi. Boleh berlaku, itu manusia kan? Manusia. Jadi jangan bersangka buruk sesiapa pun. Tapi hazar, waspada. Waspada. Jangan bersangka buruk. Tapi waspada. Orang datang ke rumah kita dengan jubahnya besarnya, dengan sorban macam-macam. Oh, yang baik tu orang tu, mesti baik kan? Depan kita sebut Al-Quran semua. Oh, Masya Allah. Tapi ingat, waspada. Sebab zaman sekarang banyak juga kucing yang berbaju anjing. Tak ada kan suka berbahasa tu. Ada juga musang berbaju ayam ke pakai. Nanti maaf bahasa saya tak betul tu. Tapi gitulah maksudnya gitu. Tapi ingat, jaga, jangan sangka buruk. Biar sama kena waspada. Waspada dan waspada. Itu baik tau. Banyak kes dalam dunia ni. Apa Tuk Hakim dah? Tak ada Hakim. Tuk Hakim mana lawyer kita. Ada kan? Ada banyak kes penipuan. Malah, saya ada pengalaman masuk penjara di Usyamah. Saya masuk penjara belum tak 90-an. Masuk keluar lah. Bukan masuk di penjara kan. Jumpa bantuan semua peringkat. Kecuali yang VIP tak masuk lah. Macam baca yang Kota Belah Negara tu. Rahimno tak jumpa lah. Mana tak jumpa. Tapi jumpa orang biasa yang memang dalam tu ada kawan kita. Kalau penjara Kajang ada, Taiping ada, penjara ustaz-ustaz kita. Tapi saya tak anggap dia buat salah. Sebab banyak kes duit. Kes duit. Maknanya dia berniaga betul. Cuma dia tak ambil Euro audit apa semua. Akhirnya kena lah. Niatnya betul, bicara tak betul. Pengurusan tak pandai. Dia betul niat tu. Itu tapi pengurusan tak kena. Ada yang dia tak betul pun, pengurusan betul selamat. Jadi, saya nampak, saya kenal sebahagiannya. Saya kenal betul. Hafal Quran pun ada. Yalah, itu maksudnya kena bersangka baik dalam keadaan waspada. Itu 6 perkara yang disebut dalam kitab tu lah. Sikit ubat dia macam mana. Kita soal penyakit, ubatnya banyak. Ubat pun saya beri sikit je, nak ambil tambah nanti. Kata yang pertama, hapuskan akar umbinya. Akar umbi sifat riak ni. Mana punca riak ni? Apa puncanya? Saya tunjuk dah saja nak ni something. Yang penting ingin kemasyhuran serta pangkat. Nak masyhur, nak pangkat. Islam melarangkan masyhur? Islam melarangkan pangkat? Tidak.
juga balik pada hati. Kenapa nak masyhur? Kenapa nak pangkat? Soalan dulu, tanya diri sendiri. Ini punca pada riak. Puncanya sebab nak kemasyhuran, nak ke pangkat. Buatnya macam-macam. Tapi balik pada hati. Kenapa nak masyhur? Kerana dia nak masuk pilihan raya. Dia bakat pemimpin. Dia ingin memimpin. Mau tak mau konteks kita hari ini Malaysia, demokrasi berparlimen. Ni mak ada pilihan raya. Ada parti politik. Dia nak masuk parti. Kalau dakwah Allah, duduk masjid, berzikir, siapa nak kenal, siapa nak sokong. Jadi, masyurkan diri. Dengan benda positif. Dengan positif, jangan yang tak baik. Cari yang baik. Apa bentuk tak kira lah. Apa bentuk pun, dikenali, cara yang betul, matlamat betul. Cara betul maknanya yang halal. Contohnya dia buat YouTube ke, dia buat apa-apa kan, dia buat iklan apa sajalah. Betul kan? Tak salah itu. Cara yang betul. Dan matlamatnya untuk jadi dimasyhurkan. Matlamatnya lepas itu untuk dapat bertanding Melaya. Nama untuk menang. Kalau tak masyhur, siapa nak terima? Jadi kena itu. Niat dan caranya betul. Pangkat? Alah, apa guna pangkat-pangkat gelar-gelaran ni. Tapi kalau tak ada pangkat, tak pakai. Di sekolah kita juga lah. Di sekolah ke universiti pun. Bicara biasa, macam gaya, macam guru biasa. Tak ada. Oh, dia ni, profesor, rektor, ataupun chancellor. Lain rasanya. Saya cakap benda yang sama. Tapi tak siapa-siapa. Bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Tapi rektor cakap, profesor cakap, ataupun chancellor Indonesia cakap, tuan-tuan kembali cakap lain. Maka kita nak benda itu. Cara yang betul untuk dapatnya, matlamatnya betul. Tak boleh matlamat betul. Cara tak betul. Tak boleh cara betul. Matlamat itu betul. Tak betul. Mesti al-ghayah itu matlamat mesti sesuai dengan caranya. Matlamat yang halal, cara pun kena halal. Jadi, inginkan kemasyhuran, pangkat ala syirik. Kecuali tadi. Cara yang betul untuk dapat kemasyhuran, cara betul dapat pangkat, dan matlamatnya juga betul. Pangkat penting sangat hari ini. Perlu sangat penting. Lepas tu kadang-kadang ada yang tak semua betul lah. Contoh saya saya pernah dululah, maaflah, dia cerita tak sesuai kot. Dia suka memasukkan diri, nak dikenali untuk dapat haban duniawi untuk sendiri. Tak betul. Nak perkenalkan diri saya sendiri, untuk masyhur sendiri, untuk dapat haban sendiri, makan sendiri. Tak boleh. Saya nak masukkan diri saya sendiri untuk peluang untuk menampilkan dakwah dengan baik, matlamat untuk akhirat. Masya Allah, baik. Okay. Lepas ni boleh kita berkomentar sikit sebanyak. Ini penyakitnya ni. Suka pujian. Nak dipuji, ya Allahu Akbar. Orang puji tak masalah. Suka pujian tak boleh. Orang puji itu hak dia. Kita yang suka tak boleh. Tapi tak bersyukur ke? Syukurlah orang puji. Maknanya setakat ni. Tahap dia gitu. Batas dia. Orang puji kita, syukur Alhamdulillah. Pulang pada Allah Ta'ala. Nilai berat kita. Betul aku ni yang puji. Betul Alhamdulillah akan baikkan lagi. Kalau tak betul, ya Allah. Orang tak tahu panggil aku sebenarnya buruk. Mudah panggil aku ni. Tapi orang tak tahu. Syukur pada Allah tutup keaiban aku. Pada bagi diriku ya Allah. Itu maksudnya gitu. Memang tak. Cuma jangan berpuji kita rasa kita hebat. Gitu. Saya selalu contoh Nabi Sulaiman AS. Nabi yang kaya, yang tersuhur, yang berkuasa, yang hebat. Tetapi apa ucapan dia? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua Allah uji aku. Allah beri kepada aku. Dia berani, asyik kufur. Dia berani. Bala. Dia berani, asyik kufur. Uji aku nak syukur nak kufur. Allah beri kita kesenangan, kemewahan, jawatan, gelaran, kekayaan, kemasyhuran, semuanya. Kepala ingat, ya Allah, aku uji ku dengan uji ni. Syukur nak kufur. Aku syukur padamu ya Allah. Manfaat untuk agamamu ya Allah. Ceredamu ya Allah. Ucaplah dalam hati kita sentiasa. InsyaAllah. Yang muji tak salah pun kita kan sebut yang betul juga. Sebagai guru, kena puji murid-murid. Tapi puji betul. Dengan maksud ni, doa. Waktu sama kita juga mengajar murid-murid kita supaya tawaduk. Gitu kan. Saya ringkaskanlah nak tanya nanti.
Oh, orang caci maki tak suka sangat. Saya tak suka. Semua tak suka. Tapi orang sufi, dia terima itu. Dia takut dipuji dan puji, tak ada keji. Kejian itu untuk muhasabah dia. Betul ke aku? Dia, orang kata sekian-sekian. Kalau betul dia perbaiki. Kalau tak betul pulang pada dia. Dan beruntunglah dia dapat pahala. Mudah. Lagi ramai orang cerca dia, ramai orang maki dia, ramai hina dia. Sedangkan dia orang mulia. Dan dia bersabar dan dia reda. Cuba perbaiki. InsyaAllah baik. Tapi kalau memang dia ni orang jahat, orang zalim, orang fasik, orang sebagainya, memang terima je lah. Layaklah dia dikeji pun. Dia boleh ke? Tak boleh sebab dia mengumpat. Tapi kalau dia tersuhul dengan sifat jahat itu, boleh. 6 orang yang boleh kita mengumpat dia. Siapa dia? Orang yang masyhur kezalimannya dan nasihati cara cara hikmah, tak pakai juga, masyhurkan dalam bentuk umum. Nak ada mimbar masjid. Tuan-tuan nama apa sekarang? Semua orang kampung kita ni jahat. Boleh mengumumkan. Tapi setelah diusahakan sampai semuanya lah. Ustaz, hilang lain. Suka celaan, jangan suka. Tidak suka, memang tak suka. Tapi keterimalah celaan orang. Jika kita benar itu, bertambah pahala kita insya-Allah ta'ala. Jika salah, kita perbaiki. Tamah orang lain, hal bahak orang. Jawatan orang dia nak. Harta orang dia nak. Kelebihan orang dia nak. Tak boleh. Tamah Allah tak apa. Sebab Allah maha kaya. Tak habis-habis kata Allah Ta'ala. Manusia tak boleh. Maksudnya kita balik redha lah. Syukurlah. Kalau orang kaya, kita miskin, ada miskin lagi. Nampak-nampak member bila kata Porsche 2,5 juta. Kita pakai Toyota Corolla lama je. Alhamdulillah syukur. Semua akan tinggal. Corolla lama, kaki 20 ke 30 ke, Porsche ke, Lamborghini ke, semua akan tinggal. Esok pergi sendirian. Kenapa dia beli? Ada keperluannya. Kenapa kita begini? Ini redha lah apa Allah nak kita. Kita tak perlu mana pun. Dulu saya suka pakai kereta besar-besar, tapi beli murah je lah, beli RM5,000 je. Saya beli Volvo pun, masa beli Smart tu, RM6,000 je. Saya beli murah je. Okey kan? Syukur Alhamdulillah. Tapi sekarang, cuma anak-anak bersyukurlah. Mbak walai tak, masih ada orang kampung kita. Saya balik kampung, orang saya masih ada yang susah. Tapi dia tak ada hutang. Dia ahli ibadah, Masya Allah baik. Dia banyak masyarakat ke kampung, Masya Allah. Malu kat dia. Saya dah rasa, okey lah. Tapi begitu, nampak orang, kita nampak baik kebahagiaan orang tu banyak pada kita. Masa nampak kita baik banyak orang, itu tak boleh. Jadi kita jangan tamak hal-hal orang. Tamak Allah Ta'ala tak apa. Saya cuba sikit lagi. Sikit merayan. Kata Ibn Qudamah, 2 faktor yang membuat manusia itu suka puji. Kenapa? Senang dipuji. Dipuji kerana mempunyai ilmu yang luas dan mempunyai sifat wara'. Dia ni ilmuwan, wara', orang fakih. Puji melambung macam. Orang puji kan? Okey tak? Okey lah, tak masalah apa. Layak pun dipuji. Layak dipuji. Tetapi yang menerima pujian itu nak jaga. Itu sebab baik orang sahabat, jangan puji depan-depan. Puji belakangnya. Di depan takut-takut dia datang sifat riak itu. Tidak juga salah untuk motivasi, untuk tanda persahabatan. Namun ada tahapnya, ada batasnya, ada hadnya, yang lebih-lebih. Sekarang yang selayaknya, yang menerima dan lebih dahsyat. Sebab dia banyak halangan, banyak rintangan. Itu supaya ditangi para syahadat untuk dia terima aku hebat alim. Nabi Musa AS. Zaman Nabi Musa dia paling petah berucap. Segalanya petah. Tadi dengar orang itu ada orang lain lebih hebat pada dia. Apa dia buat? Dia tak marah. Dia cari orang tu. Rujuk surah Kahfi tu. Dia akhirnya jumpa seorang yang dikatakan Nabi Khidir, wallahualam. Betul akhirnya dia tak sabar dengan Nabi Khidir untuk
musafir bersama itu. Maknanya orang hebat lagi. Itu Nabi Musa AS. Contohlah ya. Kita bincang nanti insyaAllah. Yang kedua dipuji kerana banyak harta, kaya, pangkat, kebesaran dan sebagainya. Dua fatwa inilah. Kata Ibn Qudamah. Kerana ilmunya, kerana hartanya. Mungkin tambah kecantikannya, ketampanannya, kehebatan, kekuatannya dan dari majak lagi lah. Kita lihat sekali lagi. Pujian pertama. Kerana ilmu. Takutlah pada pujian itu. Kerana manusia tidak mengetahui akhir hidupnya. Jangan salah. Akhir hidupnya. Dia alim, tapi akhirnya Allah tarik balik. Jadi nak kata apa? Dungu. Ada petah bercakap dengan ilmuwan, masya Allah, strokekan dia muka. Tak boleh cakap. Saya sikit pengalaman jumpa macam juga orang. Tapi yang kena pelik juga, dia hafiz hafal Quran. Punya dia nyanyuk. Nyanyuk sampai penyanyuk dia baik. Nyanyuk baik pula ya. Semayang tak berhenti. Tak ada waktu. Masalahnya, problemnya pada dia. Dia marah anak-anak tak sembahyang subuh. Subuh dia pukul 2. Dia tak tahu pukul apa. Dia nyanyuk, tak salah bagi dia. Tapi sebab dia tidak berlagi itu, mesti ada satu yang lain. Macam mana pun, okey. Puji orang yang ilmuwan tu satu, baiklah. Tapi ingat, takut pujian itu kita jadi lupa. Kita jadi iblis. Iblis kan sebab sombong. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar, min tain. Itu poin dia. Dia bijak, dia ahli ibadah. Tapi sombongnya itu. Itu ada kaitan, akan jantan nanti insyaAllah. Ini riak lah tu. Juga dikait dengan riak juga. Ada kabur itu. Jadi, husnul zan, husnul khatimah yang kita perlukan. Tapi kepada ramai yang su'u khatimah. Macam Ba'ara itu. Kita, walaupun ia menikuasa ilmu hebat, tapi tak anturi akhirnya. Minta Allah kekalkan ilmu, kekalkan amal, kekalkan amalan, kekalkan ikhlasan dan mati dalam iman. Doa saya lah bila umur 60 ke atas. Ya Allah, hingga sampai ajalku, ambillah aku dengan rahmat dan kesayangan ya Allah. Lepas tu, satu lagi tambah. Ya Allah, pimpinlah anak-anakku, zuriatku tinggalkan pimpinan yang baik ya Allah. Macam cara Allah ya Allah. Itu dua ayat yang saya buat. Saya doakan. Entah mungkin. Ya Allah, jika sampai ajalku, ambillah aku rahmat kesayangmu ya Allah. Dan pimpinlah anak-anakku, zuriat ini tinggal ini dengan pilihan yang jalan redhamu ya Allah. Itu tak ada apa lagi yang diperlukan. Dan yang seterusnya sikit lagi. Yang kedua kerana hak kaya. Pujian kerana harta benda tidak boleh terlalu berbangga. Kerana harta benda juga laksana tumbuh-tumbuhan. Musim kemarau kering kontak boleh berlaku. Atau banjir sebenarnya yang sombong. Mana cerita surah Kahfi. Dan surah-surah lain juga apa surah cerita orang kaya ni. Kaya yang sombong, kaya yang bongkak. Apa jadi? Qarun termasuklah Qarun. Maha kaya. Tapi akhirnya kekayaan tenggelam dalam bumi. Jadi manfaat semeksimanya kekayaan itu. Semek-semek kekayaan itu. Keilmuan itu. Kesihatan itu. Kemasyhuran itu. Segala-galanya untuk dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyasangan sekali. Ini saya ulang. Ini kata hadis Nabi SAW. Qala Nabi SAW, wayhak. Qata'ta unuka sahibak. Yaqulu miraran. In kana ahadukum madihan la mahalah falyaqul ahsibu kaza wa kaza. In kana yura annahu kadzalik wa hasibuhu Allah wa la yuzakki ala Allah ahadan. Apa ni? Nabi ingat pada kita suatu hadis ini bika orang pujilah, memuji kita wahai celaka. Kau telah menebas, memotong oleh kawan kamu. Puji kawan depan-depan dia. Dia mengulang beberapa kali. Aku kira dia demikian betul dia apa dia puji itu. Jika dia menyangka kawannya memang betul begitu dan dia mengetahui pastinya
Sebab Allah yang tahu, dia tak tahu pun. Jadi berpada-padalah nak puji pun. Itu saya tak banyak lagi kan. Atau kita rujuk balik yang ayat kita baca bulan lepas. Yang Allah peringatkan bahawa la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adza. Yang kita membatalkan sedekah kita, amalan kita dengan cercaan, dengan ungkit-ungkitan. Ya, ini kita ingat dah baca. Juga hadis ni kita ingatkan lagi yang kita baca bulan lepas. Inna akhfa ma akhafa alaikum asyrik asghar. Aku takut sangat akan menimpa kamu. Yang sangat takut. Syirik kecil. Kalau syirik ya Rasulullah. Apa syirik kecil ya Rasulullah? Apa syirik kecil ya Rasulullah? Dia berkata Rasulullah riya. Yaqul Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah idza juzal an-nas bi'amalihim. Allah berkata pada hamba-Nya yang riya dia akan nanti, izhabu allazi kuntum tura'una fid dunya. Izhabu, izhabu. Zahaba fil madi, yazhabu fil madari, izhabu fil amar, perintah. Izhabu bentuk jamak. Izhabu, izhab. Tapi kalau dia bawa jamak, dia izhabu, pergi semua, ramai maknanya. Allazi kuntum tura'una fid dunya. Orang yang kamu royakkan, kamu niatkan, kamu buat kebaikan untuk dia kerana dia nampak. Fanzuru, semua juga plural. Hal tajiduna indahum jaza. Mendapat balasan. Saya buat kebaikan untuk Tuhan, orang tentu tengok. Untuk dipuji. Minta ke dia. Entah dia di mana. Entah dia neraka. Entah dia di syurga. Kalau di mana-mana, minta dapat tolong. Wallahualam sekat dulu insyaAllah. Moga-moga jadikan bahan untuk perbincangan pada pagi ini. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang disampaikan oleh Fadil Ustaz. Ustaz dia sebut hadza min fadli rabbi, inilah hingga kurnia Tuhanku. Betul lah segalanya memang datang dari Allah Ustaz ya. Ya, kita ada itu insya-Allah. Jadi persilakan sahabat-sahabat mungkin ingin buat perkongsian dan juga pertanyaan, dipersilakan. Ustaz, hari ni kita ramai sahabat-sahabat yang join Saufi Rahmat ni ni join ni, alhamdulillah memberi rahmat. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Pada pagi ni silakan Saufi. Ayah sihat. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bukit lagi lah rumah ya. Ada selalu. Motor dah jual motor. Motor dah jual? Belum. Okey, belum jual, kena bertanya soalan atau buat perkongsian. Silakan. Nak tanya tak ada apa. Bagus Ustaz. Terima kasih Ustaz atas peringatan Ustaz. Okey. Bila potong rambut nak pelak? Apa Ustaz? Bila potong rambut nak pelak ni? Tak ada Ustaz. Okey saja. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Sebab saya rasa benda-benda yang berkaitan dengan hati ni kadang kita terlepas pandang. Kita sibuk sangat dalam seharian ni. Urusan hati ni kita tinggal. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Tuan Safi. Saudara Fazil mungkin boleh buat perkongsian sedikit ke? Fazil kita pergi masjid apa ni? Sedayan baru ni. Masjid selfie. Silakan Fazil. Maaf saja. Okey Fazil. Ini bising sikit. Orang rumah tengah goreng. Bising sikit. Tengah goreng kering. Bising. Tak apa. Okey, sama-sama. Okey, sikit tambahan tentang tempat hati ni. Hati ini dia mesti dijaga, digilap tiap saat, bukan tiap hari. Tiap saat, bukan tiap hari. Penggilap paling berkesan, paling sangat berkesan ialah Quran, zikr Quran. Maka sebab jangan biarkan hari-hari anda melainkan anda baca Quran. Dia baca macam tilawah, tadarus, tadabbur dan ta'assur. Peringkat awal tilawah bacaan biasa bersama dengan muhasabah makna sebagainya. Berkala tadarus itu mungkin berkelompok, seorang, dua, tiga. Dan yang tiganya lupa itu tadabbur Quran Karim. Sampai berta'asur terkesan pada jiwa kita. Dan bersama melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang termampu, yang kita mampu. Wallahualam.
Cikgu Hasimah, silakan cikgu, mungkin ada sedikit tambahan ke persoalan. Assalamualaikum. Salam. Tambahan tak adalah Ustaz, cuma bila bila fikir berkaitan dengan riak ni Ustaz kan. Kadang-kadang kita tak tahu yang kita ni riak ke tak riak Ustaz. Contoh Ustaz cakap tadi lah kan, memang susah lah nak kita nak apakan hati ni supaya dia tak sampai ke tahap riak lah. Contohnya kalau kita bab semayang macam tu kan. Kalau kat rumah tu terutama kalau solat zuhur tu lah nak solat sunat zuhur sebelum 4 rakaat, Ustaz kata tadi selepas zuhur 4 rakaat. Kalau di rumah tu dia macam liat sangat bagi saya lah, orang lain saya tak tahu lah kan. Agak liat lah untuk, padahal di rumah tak ada apa-apa pun buat. Tapi bila kita berada di masjid ke berada dengan bersama-sama dengan ahli keluarga ke, jadi bila tengok dia buat, jadi keinginan untuk buat tu jadi terus bersemangat, terus buat. Itu baik Jadi, lah. Itulah macam mana. Tapi bukan nak riak lah Ustaz kan, Ya. tapi takut dia jatuh tahap riak lah pula. Dia menjadi soal hati kita banyak nak kontrol itu aja. Tempat Jadi tempat basi untuk beramal baik. Masya-Allah baik. Insya-Allah. Itulah tu. Jadi dia kadang bergantung pada situasi lah. Kalau pergi masjid ke surau ke, dia punya keadaan tu dia jadi lain, situasi tu lain. Kita semangat kita lain. Jadi tak maulah kata riak, tapi kenapa pula kadang-kadang saya terfikir kat rumah riak tu nak buat benda-benda macam solat sunat sebelum atau selepas tu. Itu selalu saya fikirlah, saya harap benda tu tidak jadi riak lah Ustaz kan. Bergantung pada hati, itulah tu. Tadi Ustaz dah sebut dah, saya nak tanya berkaitan dengan bagaimana cara untuk kita sucikan hati, bersihkan hati. Tak ada rasa hasad dengki, tak ada rasa cemburu kat orang, tak ada rasa macam nampak orang tu lebih, kita rasa nak lebih. Jadi Ustaz kata tadi cara je dengan banyak membaca Al-Quran. Jadi insya-Allah lah Ustaz ya. Terima kasih tu Ustaz. Sikit tambahan, ada 3 perkara lain. Yang pertama, muhasabah, muraqabah dan mujahadah. Muhasabah itu mengoreksi diri tiap hari, dan sendiri sudut bacaan Quran misalnya, zikir kita bagaimana, dengan keluarga bagaimana, makan minum kita bagaimana, muhasabah diri. Kalau baik bersyukur dan tambahkan, kalau tidak baik istighfar. Muraqabah ni sentiasa meyakin Allah melihat. Inna yaraka. Yakin Allah lihat kita. Kalau yakin. Yang keduanya raqib atid. Innakum hafizin kiraman katibin. Yang Allah mendapat tafalun. Kita bersama kita raqib atid, penulis kepada malaikat. Kita dicatat. Maksudnya kita buatlah kerana supaya jangan dicatat tak baik. Yang ketiga itu mujahadah, itu melawan, lawan sampai menang. Lawan sampai menang. Lawan nafsu. Susah lah nafsu ni. Kata dia, di rumah tak semain sunat, pergi masjid pesan sunat. Ya, kenapa aku boleh buat masjid, tak boleh buat? Lawan. Sekala buat di rumah. Tidak syirik. Syirik tu kita tunjuk. Kita tahu. Kadang itu memotivasi kita. Sampai itu menjadikan motivasi kita untuk beramal. Lepas tu Nabi mensuruh tentang bersahabat-sahabat, bersendirian, banyak syaitan. Alaikum berjamaah. Kuat sikit sembahyang kan. Kuat ke ramai. Jangan baca Quran seorang untuk ngantuk. Kalau dah ramai hilang ngantuk sikit kan. Itulah. Itu aja juga. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih Ustaz. Okay. Saya jawab telefon Jana. Terima kasih cikgu. InsyaAllah ada sahabat-sahabat lain ke? Okey, mungkin saya ambil peluang terus untuk ni lah, memberi sedikit selingan. So insyaAllah kepada sahabat sekalian, insyaAllah pada 14 Oktober 2023, Anadi Semak Kajang bersama Koperasi Anadi akan menganjurkan jom balik sekolah dan juga kenduri Anadi, insyaAllah. Yang mana kita juga ada membuka peluang untuk mana-mana Anadi atau saudara mara ke nak berniaga pada hari tersebut lah, boleh hubungi Kak Tuti Shuyanti di WhatsApp beliau 0172072132. Dan untuk makluman, jom balik sekolah ni nanti, jom balik Smart K akan diadakan 7.30 pagi hingga 1 petang. Ada program sukan,
berpasukan, individu dan program-program yang menceriakan hidup anda sekeluarga, insyaAllah. Dan belah malam ni kenduri Anadi ni kita makan-makan, gathering, santai-santai, rehat-rehat 7.30 petang hingga 11.30 malam. Tadi Ustaz ada sebutkan mungkin boleh dimasukkan baca maksurat petang bersama, insyaAllah boleh, kerana pada waktu ini juga pelajar-pelajar di sekolah masih ada, jadi kita bersama mereka lah untuk bermaksurat pada petang tersebut. So diharapkan apabila kita buka pendaftaran untuk join program Jom Balik SMAP dan juga Kemudian Nadi nanti, sama-sama kita war-warkanlah kepada batch masing-masing. Dan untuk yang perniagaan tadi, anytime boleh text Tuti Shuyanti lah untuk berniaga apa saja, dan tapak adalah percuma di sekolah. Baju ke, makanan ke, cenderamata, itu sajalah, insyaAllah. Dan juga sama-sama esok kita ada kuliah subuh bersama Ustaz Ahmad Usni juga. Okey Ustaz, dah selingan dah selesai. InsyaAllah kita jemput Ustaz Ismail Cikgu untuk bacakan doa penutup. Silakan Ustaz. Cuma jangan lupa buka gambar tau. Ambil gambar. Okey, sambil-sambil tu sahabat-sahabat buka kamera. Wajah masing-masing. Berhenti ada pagi ni. Ada minggu lepas, bulan lepas juga masih tak nampak gambar, tak ada. Ada ramai ni Ustaz. Usni Zain, farmasis ni ada dalam ni. Rahimi Khamis ada. Alhamdulillah saya nampak. Kawan-kawan baru ni, alhamdulillah. Syukuri ada, tak ada kita potong nama. Paling handsome Fahmi Mu'in lah Ustaz. Fahmi ada, Fahmi. Alhamdulillah. Ustaz Izwan ada juga. Dia nama Fahmi ni handsome. Fahmi Salihan, Fahmi Mu'in ni. Lebih kurang je. Dua-dua ada. Saya tak suka dipuji. Baru belajar tadi. Tapi tak apa. Itu ketahanan hati kita. Dia dipuji dan jaga hati kita. Latihan bagus. Latihan dipuji dan jaga hati. Fazil Faizi pun juga nama-nama huruf F memang gitu. Tuti tak nampak mana Tuti tak ada nama pertama kah? Ada ni jap nak on kamera kan. Yalah boleh. Saja nak mah Tuti tak mau lain. Dia buta IT tu. Ya. Seronok kau lah buta. Betul lah, Fahmi Salihan dengan Fahmi Mu'in dia jogging tempat yang sama lah. Fahmi Salihan yang dekat Almina pun ni kan? Rumah kan? Dekat dengan rumah Fahmi ke? Allah Akbar. Dia nak alam. Anak-anak cikgu untuk anak saya dah pindah Ustaz. Ya? Saya dah pindah Kota Damansara. Mana masalah pula. Covid itu pindah. Okeylah. Dah sebut dah? Sudah okey, sebelum berdoa, harapan sekali lagi bahawa biar dipuji ada memuji, itu tabiat kita, jaga hati, itu aja. Bukan soal dipuji tak puji. Biar ada puji melangit pun kita Allah segala-galanya. Kita nak puji pun hak kita nak puji tak masalah apa, tapi dalam doa, bukan puji jek dah, puji doa kan. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi ya Kafi. Rabbish bina min bala. Rabbish bina min bala. Rabbish bina Allah bayna ban hadzal waba wa hadzal bala wa hadzal marad kama ba'd. Allahumma habib lana iman. Allahumma habib lana iman. Allahumma ja'alna min at-tawwabin. Allahumma ja'alna min al-awwabin. Allahumma ja'alna min al-mutahhirin. Allahumma ja'alna min as-salihin. Allahumma ja'alna min al-jannah. Allahumma ja'alna min al-jannah. Allahumma ja'alna jannah. Ya Hayy ya Qayyum as-samawati. Amisna al-Islam. Amisna qul la ilaha illallah. Rabbana ala tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana rabbana taqabbal minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Karim, kita ucapkan setinggi terima kasih kepada Ustaz Ismail atas masa beliau bersama kita, dan juga terima kasih kepada guru-guru yang bersama kita dan juga sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah esok kita bertemu dengan Ustaz Ahmad Usni pula ya, kuliah subuh Nadi kupasan surah daripada kitab
Ibnu Kasir kupasan daripada kitab Ibnu Kasir, insyaAllah. So, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Kena kenduri minyak ni, biar kenduri ni. Okey. Kau goreng apa dia? Nanti nak record nak buang dulu.